بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي ونهداه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله لهم أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أبصرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. Amma Alhamdulillah summa alhamdulillah. Pertama dan selama-lamanya kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur dan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur dan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala pertamanya bila Allah Subhanahu wa taala memberi izinan kepada kita, memberi kesempatan kepada kita. Dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah masih lagi mengurniakan kepada kita nikmat kehidupan ini, yang merupakan satu ruang dan peluang yang kita kena anggap inilah detik yang kita kena manfaatkan sebaik yang mungkin untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Kerana sesungguhnya kita mengetahui perjalanan hidup kita ini adalah suatu perjalanan yang teramat singkat. Kalau kita tengok macam panjang di umur, tapi sesungguhnya bila sampai suatu masa nanti, bila sampai suatu ketika nanti, barulah kita merasakan bahawa perjalanan kita ini adalah suatu perjalanan yang terlalu singkat. Dan sesungguhnya perjalanan kehidupan dunia ini amatlah sebentar bagi mereka-mereka yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal 'asr innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wal 'asr innal asri sesungguhnya innal insana fi khusr. Sesungguhnya manusia ini berada dalam kerugian. Siapa yang tak rugi? Mereka yang tak rugi adalah mereka yang beriman dan beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi suatu hari nanti, suatu detik nanti, barulah kita sedar
barulah kita perasan bahawa kita ini jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita mengabaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tak kisah pun perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Malah kita tidak bersama dengan orang-orang yang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita menyambung kepada tafsiran. Kita sama melihat tafsir surah Al-Hujurat yang ditulis oleh Tugu Ayat Syekh dalam tafsir At-Tibian. Dan kita tahu Tugu merupakan seorang ulama yang begitu hebat. Kalau kita tengok bagaimana sepanjang perjalanan Tugu dalam memberi ilmu kepada kita, terlalu hebatlah. Nak banding kita ilmu tak seberapa ni. Jadi siapa lagi yang kita nak angkat sebagai ikutan kita? Al-ulama warasatul anbiya. Jelas Nabi sebut ulama itu adalah pewaris para Nabi. Jadi mudah-mudahan dengan kita membaca buku-buku yang ditulis oleh ulama-ulama besar, ulama-ulama yang ada di negara kita ini, mudah-mudahan kita bersama dengan bersama mengecapi nikmat bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kebelakangan ini kita melihat dalam suasana negara kita hari ini, bagaimana kita lihat seolah-olah hukum akan Allah Subhanahu wa taala ini sudah diperkotak-katikkan oleh mereka yang merasakan mereka hebat, merasakan kuasa ada pada mereka, dan mereka lupa bahawa kuasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan suatu tanggungjawab yang cukup besar apabila berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala nanti. Kita lihat semalam 2-3 hari ini bagaimana Mufti Pulau Pinang memberi kenyataan supaya memberi peringatan supaya suatu konsert yang bakal diadakan pada bulan 5 ini dibatalkan kerana adanya elemen-elemen yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tengoklah bagaimana berlakunya nanti. Bagaimana sebelum ini Mufti Pulau Pinang juga dengan jalan menasihatkan agar mereka agar suatu konsert yang diadakan oleh artis sepatang yang hampir 2 hari ataupun senang sehari je, dengan Ramadan ditangguh dulu pada hari yang lain juga diberi akhirnya dijawab oleh mereka tertentu itu dengan jawapan ikut berdasarkan kepada apa yang mereka rasa ya. Jadi inilah satu perkara yang kita kena ingat dalam agama Allah Subhanahu wa taala ini. Kita tak boleh rasa-rasa. Nak kena kembali kepada nas yang sahih, nas yang jelas. Dan kita umat Islam kita ada 5 sumber utama kita, iaitu Al-Quran, Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijma' dan qiyas. Ini mesti ada dalam kita membuat satu keputusan. Bukannya kita buat keputusan ikut selera kita, ikut kehendak kita dah. Dan alhamdulillah kita mendoakan apa-apa yang baik yang dilaksanakan oleh siapa yang nak buat baik. Kita tak kisahlah siapa nak buat baik, sama ada dia di kalangan pemimpin, dia di kalangan rakyat biasa, siapa, dia artis ke apa ke. Kalau buatnya bertujuan untuk mencari akan keredaan Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama beri sokongan yang baik insya-Allah. Dan hari ini saya pun sama-sama tengok banner jom solat Jumaat di masjid dan sebagainya bersama dengan keluarga. Inilah satu perkara yang kita harapkan terus berkala untuk mengharapkan kempen-kempen yang dijalankan oleh mereka-mereka untuk mengajak umat Islam kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala dengan hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Contohnya hari Ahad ni, solat subuh seperti solat Jumaat. Apa buat je. Masalah buat baik orang kata, buat jahat lagi lah orang kata.
Agak ni seolah-olah orang mereka pergi kejahatan. Itu yang kita risau. Orang tak redha dengan kebaikan, tak apalah. Kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 25 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggerakkan kerja-kerja dakwah. Sudah pasti kita lihat di sana menah cabarannya, bagaimana Rasulullah dihina, Rasulullah dicederakan dan sebagainya. Apatah lagi kita ni takkan masuk kat media sosial, orang tu family kita, tak apalah. Yang penting kita terus dengan kebaikan. Kenapa? Hanya kebaikan saja yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi surah Al-Hujurat ini adalah salah satu daripada surah yang mana ia merupakan satu manhaj pembentukan penyusunan umat Islam. Penyusunan umat, iaitu ia adalah kaedah kepada pendidikan sebagaimana ia menerangkan prinsip-prinsip perundangan Islam. Ayatnya. Jadi ayatnya surah ini ada beberapa ayat dan kita tengok satu persatu sikit-sikit. Banyak surah ini memberi kepada kita tarbiyah dalam kehidupan kita. Pertama, surah ini surah Hujurat ini ia menggariskan petunjuk yang sempurna bagi suatu alam yang tinggi, bersih dan sejahtera. Ini kita alam yang kita duduk hari ini. Alam dunia yang kita duduk hari ini, bagaimana kita nak menjadikan ia suatu alam yang bersih, suatu alam yang bernilai, suatu alam yang kita boleh duduk dengan aman dan sejahtera. Akan terang, akan dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, surah ini juga melahirkan suatu usaha yang amat besar yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dipimpin oleh Al-Quran untuk mentarbiyah umat Islam yang akan mempelopori alam yang tinggi. Ingat, kita ini umat Islam ini, manusia ini, kita yang beriman ini, kita dilantik, kita dilahirkan atas muka bumi ini untuk mentadbir, untuk menjadi khalifah di atas muka bumi ini. Bukan kita kata kita tak jadi pemimpin, kita tak jadi PM, kita tak jadi MP, kita tak jadi YB, maka kita kata kita tidak layak jadi pemimpin. Semua daripada kita menjadi pemimpin di atas muka bumi ini. Kita umat manusia ini Allah jadikan kita sebagai untuk menjadi khalifah atas muka bumi ini. Siapa pun kita. Ini yang ketiga. Kalau kita seorang pekerja, maka kita mentadbir diri kita sendiri, kerja-kerja kita, amanah yang diberikan kepada kita. Jadi justru itu, jangan kita ambil sama level dengan lahirnya kita atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi kita tengok ayat yang pertama. Ayat yang pertama Allah nyatakan, ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha sami'un alim. Dengar ayat yang pertama tu, kalau kita faham, dengar pun aku dah. Allah terus, maknanya tuju kepada kita yang beriman ini. Allah terus perintahkan ini kepada Allah. Arahan ini khusus untuk orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih, jangan kamu mendahului dalam memutuskan sesuatu perkara itu lebih dahulu daripada Allah dan Rasul. Mana dalam setiap kali kita nak buat keputusan, nak buat pertimbangan dalam apa juga kerja kita, kena letakkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya terlebih dahulu. Situ dulu rujukan kita. Bukannya rujukan kita kepada mazhab lain dah. Bukan rujukan kita pada orang-orang yang tertentu dah. Tapi baliklah kepada Allah dan Rasul. Dan Allah kata, wattaqullah, takutlah kamu, innallah as-sami'un alim, sesungguhnya Allah
Maha mengetahui lagi mendengar. Ya ayyuhallazina amanu, ini arahan yang kedua. Perintah Allah yang kedua. Allah turunkan perintah yang kedua. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu meninggikan suara kamu lebih daripada suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya, wala tajharulah, jangan kamu berkata kepadanya, bil qauli, dengan kata-kata, dengan suara yang keras, kajahari, seperti mana kerasnya suara tersetengah daripada kamu terhadap saudara kamu yang lain. Kenapa? Antahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Kenapa dibimbangi apabila kamu sudah meninggikan suara kamu, Allah akan membatalkan, menggugurkan amalan kamu, sedangkan kamu tidak mengetahui. Inna Allah yaghudduna aswatahum inda Rasulillah. Sesungguhnya orang yang merendahkan suara di sisi Rasulullah, ulaika alladzina imtahana Allahu qulubahum, mereka itulah orang-orang yang diuji oleh Allah akan hati mereka, littaqwa, untuk bertakwa. Lahum maghfiratun wa ajrun azim, dan bagi mereka keampunan dan pahala yang besar. Innal ladzina yunadunakum min wara'il hujurati aksaruhum la ya'qilun. Sesungguhnya orang yang memanggilmu dari bilikmu, kebanyakan mereka itu adalah orang-orang yang tidak berakal. Ini ada kisah dia nanti. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum. Dan kalaulah mereka ini bersabar sehingga kamu keluar menemui mereka, wahai Muhammad, adalah lebih baik, lakana khairan lahum, adalah lebih baik bagi mereka. Wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dari ayat yang pertama, Allah sebut tadi, ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Ada kalanya orang ulama membaca ayat ini, antaranya Yaqub Al-Hadrami membacanya la tuqaddimu, dan bacaan jumhur ulama kebanyakannya membaca dengan la tuqaddimu, dan janganlah kamu mendahului, melangkah atau melanggar hukum Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini amaran keras daripada Allah Subhanahu wa taala. Tarbiyah. Surah ini biasanya kita buat dalam halaqah ilmu yang di kalangan pelajar-pelajar dan anak-anak kita. Perintah yang simple. Pertama sekali, Allah kata jangan kita buat keputusan dalam keadaan kita melampaui atau mendahului Allah dan Rasul-Nya. Ianya merangkumi peraturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam urusan dunia maupun urusan agama kita. Sama ada urusan agama kita ataupun urusan dunia kita, kita kena rujuk, kita kena balik kepada Allah dan Rasul, balik kepada Al-Quran, balik kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan duk cari perselisihan, duk cari. Kalau kita tengok hari ini, yang ulama-ulama ataupun ramai berani di kalangan kita sibuk cari perbezaan, bukan nak cari persamaan, nak cari suatu titik temuan. Dan setengahnya ada orang yang guna kesempatan pertelingkahan di kalangan ulama ini
untuk memecah belahkan umat Islam. Ini yang kita sedih. Contohnya bila ustaz ni cakap gini, bila ustaz ni cakap gini, dia tak petik percakapan ustaz tu sampai habis. Dia ambil dia hak mana dia boleh pelagakan dua ni. Maka dia kata hak ni Wahabi lah, hak ni bukan ahli sunnah wal jamaah lah, hak ni Mu'tazilah lah. Oh, suka-suka hati. Contoh, beberapa ni bila adalah seorang ustaz ni buat statement tentang hadis-hadis yang terkandung, ada hadis-hadis yang terkandung dalam kitab Ihya Ulumuddin, kitab tasawuf hebat dulu, dia tulis oleh Abu Yahya. Dia cari je ustaz tu, dia cerita ada dalam tu, dan ada yang dalam tu dia cerita, bukan dia cerita saja, bukan dia cerita bersumberkan, dia cerita daripada ulama besar Al-Iraqi yang buat kajian tentang kitab Ihya Ulumuddin. Ada kita hadis-hadis maudhu' dalam tu. Oh, boleh kau orang tengok ni dipelaga habis. Padahal dalam bab tasawuf, ni apa? Penyucian jiwa. Penyucian tu makna apa tu yang dibuat, yang ditulis, yang dinakalkan oleh seseorang itu demi demi menyucikan hati-hati yang kotor ini daripada kemaksiatan dan dosa. Jadi mungkin ada hadis-hadis, memang ada lah, yang hadis ni maudhu', hadis yang dhaif dan sebagainya. Itu bukan kita pelagakan, kita tak buat ucap benda tu. Ini kena faham, hadis untuk buat ucap ke untuk buat panduan. Orang kita beli pelaga habis, balon lah, bukan balon lah, gaduh lah antara masyarakat, nampak lah buharanya. Padahal dia kitab Ihya Ulumuddin tak pernah tengok lagu ni. Baru sebut kitab je dia dah ni boleh jadi bahan pelaga ni. Jadi dalam urusan kita, sama ada urusan dunia dan akhirat kita, dalam urusan agama kita kena mestilah mentaati dan mematuhi segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Antara sebab nuzul ayat ini, ulama telah meriwayatkan beberapa riwayat. Ada beberapa riwayat yang mencerita yang menjadi asbab kepada turunnya ayat ini. Ia berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang diriwayatkan Abi Malikah menurut Abdullah bin Zubair, satu rombongan telah datang daripada kabilah Arab, kabilah Arab Badui daripada golongan Bani Tamim, datang nak jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum dah lah hak datang tu orang Badui, orang kampung datang masuk Madinah untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang macam-macam perangai lah, macam-macam perangai yang ada, yang tidak ada dalam masyarakat. Kata-kata masyarakat bandar ni dengan masyarakat ulama, orang kita, orang bandar dengan orang luar bandar ni kadang-kadang memang ada bezanya, kerangnya, kasarnya dan sebagainya. Orang Arab lagi lah. Jadi belum sempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar, Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar berselisih lah pendapat siapa yang layak untuk dilantik menjadi pemimpin di kalangan Bani Tamim tadi. Rasulullah tak keluar apa lagi, Rasulullah tak keluar apa lagi, apatah lagi buat keputusan. Jadi Umar dan Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar dah berselisih lah, sibuk dah nak lantik siapa nak jadi ketua di kalangan ketua kabilah tersebut. Yang mana ketua Bani Tamim ni dia baru saja memeluk Islam. Apabila jadi
Abu Bakar dan Umar berselisih untuk latih siapa nak jadi ketua. Bila mereka balik di kampung halaman mereka nanti, Abu Bakar mencadangkan supaya Al-Qa'qa' bil Muqbil dilantik sebagai pemimpin Bani Tamim. Manakala Umar tidak setuju, Umar mencadangkan Tariq bin Jaras dilantik sebagai pemimpin. Sebab mereka ada Sayyidina Umar ada pandangan dia sendiri, Sayyidina Abu Bakar ada pandangan dia sendiri. Perselisihan itu berterusan tanpa mereka sedari. Tanpa mereka sedari, suara mereka makin tinggi. Balak makin naik. Sebab itulah dalam berselisih faham ni, dalam memberi pendapat ni, dia ada adab dia, ada cara dia. Tapi kita tengok hari ni malu kadang-kadang. Tengok dewan rakyat kita pun kadang-kadang kita pun malu, ya Allah. Ini ke gaya dewan kita kan. Kalau orang non-Muslim itu kita gitulah, malah cakap banyak lah. Sebab dia tak ada Quran, tak ada hadis. Kita ada Quran, ada hadis, masalah tu. Ada Quran, ada hadis yang boleh dirujuk. Akhlak bagaimana kita berhujah, berberi pandangan, berselisih faham dan sebagainya. Adab-adabnya bagaimana. Hinggalah Allah turun. Hinggalah kalau kita tengok hari ni, kalau di awal-awal dulu dalam dewan Allah Akbar. Ini kan umat Nabi SAW. Waktu laukan bainana, sekiranya Nabi ada datang rumah kita, Nabi datang zaman kita hari ni, Nabi ada di sekeliling kita, agak-agaknya Nabi rasa ruangnya, boleh tak kita bayar? Apa perasaan Nabi SAW bila Nabi datang ke surau kita, ke masjid kita, ataupun Nabi SAW datang ziarah ke rumah kita? Layak tak kita ini menjadi umat Nabi SAW? Kadang-kadang Allah Akbar. Itulah yang kita kena berhati, tengok, muhasabah balik. Lepas tu kalau tengok rancangan laukan bainana tu yang dikeluarkan oleh stesen TV di Mesir, kata saya, memang itulah perkaranya. Kalau kita tengok, memang Allah Akbar, tak layak pun kita nak mengaku kita ni umat Nabi SAW. Tak ada benda pun yang kita buat. Selawat hari Jumaat pun belum tentu cukup lagi. Apa yang Nabi buat, solat-solat sunat, jauh sekali. Jadi itulah, kadang-kadang bila duduk menengung seorang, nampak tu pentingnya uzlah ni. Jadi bila dia bergaduh antara Umar dan juga Abu Bakar tadi, hingga mereka tak sedar bahawa mereka dah saling meninggikan suara di kalangan mereka. Jadi sabit daripada ayat ini, maka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat yang pertama tadi, ayat supaya jangan kita mendahului keputusan Allah dan Rasul. Pesanan yang pertama, arahan yang pertama, perintah yang pertama daripada Allah, nak buat keputusan. Betul dah, dalam Islam adanya majlis syura. Majlis syura ini sebenarnya majlis syura inilah yang menjadi penentu sahkan segala keputusan. Penting. Bukan sekadar kabinet sahaja. Bukan sebagai kabinet sahaja. Ini dalam sistem Islam, dia ada satu lagi dipanggil majlis syura. Sama kalau kita tengok di Mesir, dia ada Darul Iftah di sendiri. Darul Iftah ni maknanya majlis fatwa ni, segala-galanya akan di-refer dulu. Setiap keputusan yang akan dibawa kepada majlis fatwa dulu. Kita hari ni ulama cakap, diwada, mufti cakap, macam jualnya orang cakap.
Laka je, balas balik ke mufti. Mufti dia, ini kita kata ulama. Tidak cepat, tidak cepatlah untuk melantang. Apalah, orang tak nak terima kan, kita doa apa-apa yang baik, insya-Allah. Teruskan berdoa. Yang pertama, kes tadi. Kes nak lantik ketua di kalangan Bani Tamim yang datang nak bertemu dengan Rasulullah. Yang kedua, riwayat yang kedua, riwayat daripada Al-Muhtawi. Pula pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melantik di kalangan sahabat untuk menggantikannya di Madinah. Sewaktu baginda hendak pergi berperang di untuk Rasulullah nanti seorang sahabat untuk ganti Rasulullah di Madinah ketika mana Rasulullah nak keluar perang ke peperangan Khaibar. Tiba-tiba Sayyidina Umar mencadangkan orang lain dari apa yang telah dicadangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar cadang orang lain, dan kita tahu Umar ni orang yang beken kan. Jadi tapi masalahnya mungkin waktu itu Umar terlupa bahawa orang yang dia sedang bercakap itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak adalah gaduh. Kita hari ni dia tak mau dengar aku, siap okey. Macam kan. Jadi Umar dia ada pandangan dia sendiri. Dia cadang orang lain bukan daripada apa yang dicadangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bersabit dengan peristiwa itu, Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat yang pertama tadi. Maknanya jangan kita mendahului Allah dan Rasul. Kalau hari ini jangan kita mendahului apa yang dikeluarkan oleh ulama-ulama kita. Tidak kira dia mufti, dia mufti imam-imam kampung, ulama-ulama kampung, tak kisah. Tapi kita kena ambil pandangan itu. Kita kena berlapang dada. Dalam bab ni kita kena berlapang dada. Payah bila kita letakkan kepentingan kita mendahului daripada kepentingan agama, mendahului daripada kepentingan Allah dan Rasul. Memang berat kita nanti. Sebab itulah ke mana-mana pun kena betulkan. Kena betulkan apa yang kita nak buat tu, kena betulkan niat kita, matlamat kita untuk Allah dan Rasulnya. Menurut riwayat Al-Mawardi daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menghantar satu rombongan seramai 24 orang daripada kalangan sahabatnya bagi bertemu dengan kabilah Bani Ammar. Tetapi Bani Ammar telah membunuh mereka semua melainkan 3 orang. Ini riwayat Mawardi pula. Rasulullah hantar satu rombongan kabilah Bani Ammar 24 orang, semua bunuh. 21 orang kena bunuh, tinggal 3 orang. Mereka bertiga melarikan diri dan bertemu dengan 2 orang lelaki. 2 lelaki berkenaan, seorang daripada Bani Salim, 2 lelaki berkenaan berasal dari keturunan Bani Salim. Yang 3 orang ni bertemu dengan 2 orang ni. Yang 3 sahabat itu bertanyakan kepada 2 orang lelaki itu tentang asal usul keturunannya. Lalu mereka jawab, kami daripada 2 orang tu jawab, dia kata kami daripada kabilah Bani Ammar. Tujuan mereka berkata begitu untuk apa? Bukan untuk, mereka berkata begitu adalah untuk berbangga dengan Bani kabilah, walaupun mereka berasal daripada Bani Salim. Dia cakap kepada 3 orang tadi tu, dia cakap kepada 3 orang okey, yang 2 orang tu sebenarnya dia Bani Salim, tapi dia kapal kepada 3 orang yang temu dia tu, dia ni daripada golongan Bani Ammar. Kerana nak banggakan Bani Ammar. Mereka juga bermaksud menyembunyikan diri.
Sebenarnya ada rahsia di sebalik mereka berkata itu, dan berselindung di sebalik kabilah yang kuat. Kabilah Bani Ammar ni lebih kuat daripada Bani Salim. Lalu ketiga-tiga sahabat berkenaan bunuh dua lelaki. Selepas itu Bani Salim telah bertemu dengan Rasulullah SAW, mendakwa sahabat baginda telah membunuh dua orang daripada kalangan kabilah ini. Sebenarnya ketiga-tiga sahabat Rasulullah SAW itu bunuh dengan tidak sengaja. Kenapa? Kerana mereka sangka bahawa mereka tersebut adalah musuh, tetapi mereka berasal daripada Bani Salim, bukannya Bani Kabilah seperti yang didakwa. Kalau kawan tu tadi, kalau kena bunuh tadi, dia sebut dia daripada Bani Ammar, supaya orang yang bertemu dengan dia tu rasa gerung, rasa gedok diri, rasa lemah. Sebab kalau Bani Ammar ni adalah satu kabilah yang kuat. Kalau sahabat Nabi SAW tadi, bila dah dengar gitu, sebab Bani Ammar ni memerangi dakwah Rasulullah SAW, jadi dia bunuh punya. Kerana beranggapan kawan tu musuh. Akhirnya Rasulullah SAW membayar denda 100 ekor unta untuk pembunuhan yang dilakukan secara tak sengaja tadi. Ada lagi riwayat-riwayat yang lain berkaitan dengan peristiwa tersebut. Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat yang kita baca tadi. Maknanya jangan kita buat keputusan tanpa rujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh itu orang-orang yang beriman, jangan kamu mendahulukan atau melangkah atau menyangkah perintah Allah dan Rasulnya. Mereka mestilah mengikut dan menerima dengan patuh dalam apa-apa perkara sekalipun. Ni yang orang kata walak ni, walak ni bukan walak saja, jangan salah faham. Istilah walak ni, ulil amri minkum, ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Ini kita berwalakkan kepada siapa? Walak ni adalah kepada ulama ataupun walak kepada mereka yang mengajak kita, menyeru kita kepada Allah dan Rasul. Itu je, jangan salah faham. Itu dalam mentarbiah diri, kita nak walak kepada siapa-siapa pun, ingat walak kita mesti letak pada Allah dan Rasulnya segala-galanya. Bukan kita walak kerana kita ada kepentingan diri hidup dunia ni. Kita walak kepada sesuatu benda tu, kita walak kepada seseorang itu, kita walak kepada seorang pemimpin itu. Kerana apa? Kerana kita yakin bahawa apa yang dibawa, apa yang dilakukan itu untuk mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan senang ibu ayat yang dirahmati Allah Taala. Sebab kita ni, hati-hati kita ni, Allah Akbar, nak clearkan daripada bisikan-bisikan, tempelan syaitan. Bukannya senang. Kita tahu apa tu akhir zaman ini, macam-macam dugaan yang bagi. Kita lihat ada mereka yang tewas kerana apa? Kerana kekurangan, kerana kemiskinan, kerana tak dapat peruntukan, kerana tak dapat bantuan. Mereka lari daripada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka lari daripada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan. Cuma kita risau jangan sampai satu peringkat bila dah susah sangat mencari akidah selain daripada akidah Islam. Itu yang kita risau. Baiklah, Nabi SAW selalu mendoakan kita, selalu berdoa supaya kita ini dijauhi daripada kemiskinan dan kefakiran. Apa
takut bawa kepada kekufuran. Itu yang kita risau. 2-3 hari ni bila kita saya terdengar dalam radio pagi-pagi yang adalah satu orang ni bila pagi tadi dia minta dia ceritakan bagaimana seorang lelaki menangis-nangis kerana apa? Kerana menangis-nangis kerana kemiskinan. Akhirnya dia kata dia takut lah. Maknanya kemiskinan itu membawa dia jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini memang kita kena risau. Itulah, bantulah. Tengoklah saudara-saudara kita, jiran-jiran kita, sama anda kita yang mungkin hari berada dalam kesempitan. Bantulah sebagaimana kita mampu. Bantulah. Jadi kita takut ni bila mereka buat keputusan hingga lupa Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Pernah berlaku ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakit yang membawa kepada kewafatan baginda telah menanti Abu Bakar untuk mengimamkan solat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Murru Abu Bakar wal yusalli bin nas." Suruhlah Abu Bakar menjadi imam untuk bersolat kepada orang ramai. Aisyah radhiyallahu anha kepada Hafsah radhiyallahu anha, "Qauli la inna Abu Bakar rajulun asif wa innahu mata yakimu maqbar la yasma'un nas min bukai famurru Umar wal yusallu bin nas." Katakan Hafsah Aisyah kata kepada Hafsah, kata kepada Rasulullah, sesungguhnya Abu Bakar ini adalah orang yang amat mudah bersedih. Dan apabila membaca Al-Quran, sekiranya dia menangis di dalam solat, dia tak boleh memperdengarkan bacaan Al-Quran itu pada orang ramai yang bersolat di belakangnya. Lalu Aisyah kata, Aisyah cadangkan supaya Umar dilantik menjadi imam untuk solat. Lalu mereka bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan baginda bersabda, "In kunna la'antunna sawahib Yusuf muru Abu Bakar fa yusalli bin nas." Tengok tegas Rasulullah. Sungguhnya engkau Aisyah sama seperti Zulaikha yang berkata sesuatu bukan dari hati. Rasulullah marah kepada Aisyah. Cakap ikut biasa dia je, bukan daripada hati dia. Lalu Rasulullah kata, suruh Abu Bakar juga jadi imam kepada orang ramai. Jadi berdasarkan peristiwa ini, kita tidak boleh menyanggah perintah Rasulullah, apatah lagi melanggar atau menyalahi perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu, kita perlu bertakwa kepada Allah dengan mematuhi segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan segala larangan. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu Sami'un Alim, Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Ibu ayat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kesimpulan pada ayat yang pertama ini adalah jika kita hendak membuat suatu keputusan, pastikan keputusan kita itu dirujuk ataupun bertepatan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita terus dirahmati dan diberkati, dan barang kita terus kekuatan untuk terus berjuang agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita lihat hari ini saudara-saudara kita di Palestin, bumi Palestin ini seolah-olah hancur hari ini, tapi mereka terus istiqamah dan mempertahankan bumi Masjidil Aqsa. Sama-sama kita doakan semoga mereka terus diberi kekuatan dan akhirnya diberi kemenangan. Kita pasti, kita yakin di mana yang disebutkan dalam kisah Imam Mahdi suatu hari nanti, bila mana lahirnya Imam Mahdi, seluruh tentera Jaish Islam ini akan diperintahkan Imam Mahdi memerintahkan supaya semuanya berkumpul di Palestin. Berkumpul di Palestin. Kenapa? Adanya lagi saki-baki Jaish
As-Sufyani, tentera As-Sufyan yang ingkar dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang perlu dia hapuskan. Walaupun Jis As-Sufyan ni dalam kisah dalam Imam Mahdi, kisah Imam Mahdi, Jis Sufyan sebenarnya adalah mereka bala tentera yang telah ditelan oleh dunia, tetapi sakibat mereka itu lah yang membawa onar menuju dunia. Ini yang berlaku sekarang. Bawa sakit baki. Jadi mudah-mudahan kita mendoakan supaya Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita orang yang terpilih untuk bersama dengan kerja-kerja agama Allah Subhanahu Wa Taala, insyaallah. Wallahu a'lam. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa amitna bil iman wa syurna bil iman wa arzuqna jannata ma'al iman. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina as-siratal mustaqim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma ansur Islam wal muslimin wa 'adhil asyirka wal musyrikin wan nifaq wal munafiqin. Allahumma ansur ikhwanana mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana mujahidin fi Palestin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت